Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah dalam siri kali ini kita akan membincangkan tentang pengenalan iman, Islam dan ihsan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan membincangkan definisi Islam, perkataan Islam dan Al-Quran dan ciri serta tasawur Islam. Pertamanya, bila kita bercakap tentang Islam, dia berasal daripada perkataan kata dasarnya salima, yang memberi erti as-salam ataupun as-salm, yang bermakna selamat, sejahtera. Begitu juga dia membawa erti bersih. Islam ni agama yang selamat, yang sejahtera, yang bersih. Namun perkataan Islam itu ditambah dengan satu awalan yang ditambah dengan huruf hamzah, jadi aslama. Daripada perkataan itulah lahirnya al-Islam. Aslama yuslimu islaman, yang membawa maksud menyerah diri, yang membawa maksud memelihara, yang membawa maksud keselamatan dan kepada kesejahteraan. Jadi orang yang Islam ialah orang yang menyerah dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan maksud dia serah diri, dia menyerahkan seluruh ketaatannya, seluruh penghakiman, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kalaulah seorang yang jahat, contohnya dia menyerah diri, seorang yang dituduh dia menyerah diri kepada pihak berkuasa, kepada pihak polis, makna kata dia menyerah dirinya untuk disiasat, untuk apa-apakalah dengan hukuman ataupun tindakan yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Kita orang Islam, apabila kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya kita menyerahkan apa sahaja tindakan kita, perbuatan kita, semuanya kita mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dinamakan dengan Islam. Kalau kita lihat makna Islam ni juga, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia merupakan satu agama yang dinamakan, tidak dinamakan dengan individu, tidak dinamakan dengan agama Muhammad, tidak dinamakan dengan agama bangsa, tetapi dinamakan dengan satu agama yang mempunyai sifat penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud dan kelebihan yang ada pada Islam. Kalau dinisbahkan kepada individu, ketaatan itu mungkin kepada individu. Kalau disebut agama Muhammad, ketaatan kita kepada Muhammad. Kalau disebut sebagai agama Nabi Isa, ketaatan kita kepada Nabi Isa mungkin. Tetapi apabila dinisbahkan dipunya agama ini kepada sifat, yakni sifat penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia memberi erti satu agama yang hebat, agama yang membawa seluruh manusia ini mempunyai rasa ketundukan, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dilihat tentang makna as-salmu itu, dalam Al-Quran disebut wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika pihak musuh cenderung kepada perdamaian, as-salm ini maksudnya damai. Islam agama yang damai. Kalau pihak musuh cenderung kepada perdamaian, fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah, maka hendaklah kamu cenderung ataupun menyetujuinya lah, dan kamu bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka ada niat yang tak baik, niat yang apa semua, kan, kalau kamu rasa mereka ini betul-betul cenderung, walaupun ada niat tak baik tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu merasakan satu keputusan tu yang terbaik, fajnah laha, kamu terima, wa tawakkal 'ala Allah, dan kamu berserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini maksudnya Islam merupakan agama yang cenderung kepada perdamaian. Dan daripada perkataan as-salam ni jugalah, tuan-tuan, Islam membawa makna sejahtera. Dalam Al-Quran ada ayat dalam surah Al-Anbiya, dalam mengisahkan tentang Nabi Ibrahim yang dihumbankan ke dalam api. Lalu disebutkan doanya, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Salam ni sejahtera.
Begitu juga assalam juga dalam ayat yang lain yang Allah Ta'ala sebut biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Semua maksud-maksud ini menggambarkan Islam agama yang menggalakkan perdamaian, dan bukan Islam merupakan agama yang menyeru kepada keganasan, apatah lagi kepada peperangan. Keganasan yang digambarkan dengan hari ini teroris, bukan. Tetapi Islam agama yang cenderung kepada perdamaian, tetapi ada pihak-pihak yang mungkin tidak senang dengan Islam. Pihak inilah yang akhirnya mengacau ganggu dan timbullah peperangan, kekacauan dan sebagainya. Dilihat dalam makna yang lebih khusus lagi kepada dari sudut istilah Islam dengan makna menyerah diri. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim ni bukanlah orang Yahudi, Nabi Ibrahim bukanlah orang Nasrani, tetapi dia adalah hanif, agama yang suci, muslim, menyerah diri, wa ma kana minal musyrikin, dan bukan di kalangan orang yang syirik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad namanya Islam. Agama Nabi Ibrahim Islam. Agama Nabi Adam Islam. Semua nabi-nabi yang terdahulu membawa agama menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala namanya Islam. Mungkin nabi-nabi yang terdahulu bercakap bukan dengan bahasa Arab, ada bahasa Ibrani, ada bahasa-bahasa yang lain yang sesuai dengan zaman itu, tetapi semuanya membawa makna Islam. Jadi kan inilah hikmah apa yang saya sebutkan tadi. Islam merupakan agama yang membawa sifat kepada orang yang beragama itu sendiri yang tidak dinisbahkan kepada mana-mana individu, tidak dinisbahkan kepada bangsa seperti mana agama Yahudi, ataupun kepada individu Buddha, kepada orang yang beragama kepada pengasasnya, tetapi kepada sifat. Dan inilah makna yang ada dalam agama kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbangga tuan-tuan. Tuan-tuan tak berbangga ke dengan Islam? Kita berbangga tuan-tuan dengan agama Islam. Kita rasa syukur, kita rasa bertuah apabila kita berjaya menjadi orang Islam. Bukan sekadar Islam dari sudut keturunan, tetapi Islam yang datang daripada kesedaran dan keinsafan daripada hati. Jadi, kerana apa kita bangga? Kerana Islam satu agama yang sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah. Macam mana Islam agama yang sesuai dengan fitrah manusia? Fitrah ni adalah suatu keperluan asas kepada manusia. Fitrah ni adalah suatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fitrah ni merupakan suatu perkara yang selari dengan kehendak dan juga keperluan manusia. Macam mana yang dia boleh selari? Yang pertama, dia merupakan agama yang bersifat wahyu, yang disebut sebagai Rabbani. Yang kedua, Islam bersifat syumul. Rabbani maksudnya tuan-tuan ialah bersumberkan kepada wahyu. Hebat satu agama yang bersumberkan kepada wahyu, kerana agama ni dia mesti beyond akal manusia. Agama ni dia mesti beyond akal manusia. Saya ulang dua kali. Kerana kalau agama itu semuanya dicipta oleh manusia, tak adalah agama. Agama dia mesti above, dia mesti tinggi daripada manusia. Sebab itulah sumber kita wahyu. Walaupun ada sebahagian daripada hukum-hukum agama itu ditafsirkan oleh manusia, tetapi sumbernya mestilah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang bebas daripada segala kepentingan manusia. Kalau agama ni tuan-tuan kita yang buat, kan, maka dia akan ikut kita lah. Kita suka kita ambil, kita tak suka kita tinggal. Tetapi tidak tuan-tuan, agama ni bersumber daripada wahyu, kan, suka ke tak suka ke kita kena buat. Dan ada perkara-perkara yang diserahkan kepada manusia untuk berfikir dari sudut maslahahnya, itu ada dibincangkan dalam hukum-hukum fiqh yang mungkin lebih detail perbincangannya di sana. Kemudian yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Islam ni satu agama yang syumul, yang lengkap. Macam mana lengkap ni? Daripada kita bangun pagi sehinggalah kita tidur semula, ada hukum hakam yang berkaitan dengan agama. Ada yang wajib, makan ada yang wajib, makan ada yang haram, makan ada yang sunat, makan ada yang makruh, makan ada yang
yang wajib kita makan. Ni nak cerita agama ni bukan sekadar makan, puasa. Kadang-kadang orang sebut tentang kahwin je sunat. Tak, makan pun ada sunat. Makan pada makruh, kahwin pun ada makruh, kahwin pun ada haram. Semua perkara ni mesti ada hukum. Ada hukum, itulah yang menggambarkan Islam lengkap dalam semua aspek kehidupan. Yang ketiga, dia adalah realistik. Realistik ni maksudnya dia bukan satu agama yang ideal, yang sesuai untuk orang zaman dulu sahaja, tetapi sesuai untuk zaman teknologi yang kita ada pada hari ini pun sesuai, yang sesuai dengan keadaan masyarakat yang akan datang pun sesuai. Orang yang duduk di zaman dulu sesuai dengan agama. Ini yang realistik, yang waqi. Dan yang keempat ialah antara ciri Islam sebagai agama fitrah ialah dia merupakan agama yang sesuai diamalkan oleh semua bangsa. Maksudnya bukan sekadar Melayu, bukan sekadar orang Arab, bukan sekadar orang putih, tapi semua bangsa layak dan sesuai untuk nak melaksanakan ataupun untuk nak mengamalkan Islam. Ini Islam sebagai agama fitrah. Jadi fitrah ni ialah kejadian yang ciptaan yang selari dengan keperluan manusia. Keperluan manusia kepada makan minum, keperluan manusia kepada pakaian, keperluan manusia kepada tempat tinggal, pekerjaan dan sebagainya. Ini semua fitrah. Sebagaimana manusia perlu kepada makan minum, begitu juga manusia perlu kepada agama. Sebagaimana manusia perlu kepada pakaian, begitu juga manusia perlu kepada solat. Seperti mana manusia perlu kepada pekerjaan, pengangkutan dan sebagainya, begitu jugalah manusia perlu kepada tutup aurat, perlu kepada zakat, perlu kepada haji. Sebab ini semua keperluan manusia. Agama salah satu daripada keperluan manusia. Jadi seperti mana manusia perlukan kepada keperluan-keperluan hidup yang lain, maka agama jugalah merupakan satu fitrah, keperluan yang mesti ada dalam kalangan manusia. Ini maksud Islam sebagai agama fitrah. Kalaulah seseorang itu tidak solat, bermakna dia melakukan sesuatu yang melanggar fitrah. Ada tak tuan-tuan orang yang tak solat? Ada tak orang yang tak puasa? Ada tak orang yang tak menutup aurat? Ada tak orang yang melakukan perkara zina, riba, makan riba, minum arak dan sebagainya? Ada, kan? Semua itu perkara yang bercanggah dengan fitrah. Apa contoh orang yang selalu disebut yang perkara yang bercanggah dengan fitrah? Sebagai contoh, berkahwin laki dengan laki. Oh, ini perkara yang sesuatu yang di luar fitrah manusia. Takkan kahwin laki dengan laki. Boleh dapat anak tak kahwin laki dengan laki, kan? Tetapi bukan sekadar itu, tuan-tuan. Orang yang tak semayang, yang tak puasa, yang pun semua ni sebenarnya melakukan perkara yang bercanggah dengan fitrah manusia, maka kembalilah kepada fitrah. Orang yang masuk Islam ialah orang yang revert to the fitrah, orang yang kembali kepada fitrah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bercakap tentang Islam itu pada asasnya tadilah di sudut definisinya dan juga dari sudut kesesuaian Islam dengan fitrah. So bagaimanakah dia punya kerangka yang terdapat dalam Islam? Dia terbahagi kepada tiga. Dalam Islam ni ada tiga perkara, tuan-tuan. Yang pertama yang berkaitan dengan pemikiran dan kepercayaan. Yang kedua yang berkaitan dengan amalan dan perbuatan. Yang ketiga yang berkaitan dengan hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sesama makhluk. Ini ada tiga perkara. Pemikiran satu, perbuatan satu, hubungan baik satu. Dia ada tiga perkara ni. Maknanya kita sebagai orang Islam dibentuk dengan cara kita berfikir. Amalan kita dibentuk dengan cara berfikir. Kalau kita seorang yang kedekut, maka kedekutlah dia dari sudut perbuatannya. Sebab cara berfikirnya kedekut. Kalau cara berfikirnya dia berfikir negatif, susah ni, tak boleh nak buat, maka tindakannya dia tak akan buat. Dia tak akan lakukan kerana dia menganggap perkara itu susah. Tapi kalau cara berfikir dia, tak apa, mudah je, insya-Allah dia boleh buat. Dia optimis. Dia suruh panjat bukit, yang tinggi misalnya, dia boleh buat. Panjat gunung, insya-Allah dia boleh buat. Maka dia akan buat. Tu tindakannya. Kalau dia berfikir tak boleh buat ni, maka dia akan melahirkan suatu perbuatan yang negatif. Dan akhirnya ketiga ialah hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga-tiga ni, tuan-tuan, dibincangkan dalam ilmu yang kita namakan sebagai ilmu akidah, membincangkan aspek pemikiran. Yang kedua
yang membincangkan amalan ni ialah ilmu fiqh. Ilmu fiqh dia bincang tentang macam mana nak beramal. Yang ketiga ialah ilmu akhlak, membincangkan tentang hubungan baik. Ini ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf. Ketiga-tiga ni kita orang Islam mesti belajar secara seimbang. Kenapa disebut sebagai seimbang? Kerana kalau kita hanya ada pemikiran sahaja tetapi tak ada amalan, tak jadi. Kan? Belajar pemikiran sampai PhD pemikiran tapi tak semayang, ini tak jadi. Semayang tetapi cara berfikir tak betul, susah juga, tak boleh jadi juga. Cara berfikir betul, amalan dia okey tapi akhlak buruk, akhlak dengan Tuhan buruk, akhlak dengan orang buruk, dengan orang suka bergaduh, dengan orang suka pemasang muka, ada je yang tak kena, ni masalah akhlak pula. Ini ketiga-tiga ni perlu seimbang supaya membentuk peribadi manusia yang baik. Jadi dalam ilmu tauhid ini kita akan belajar beberapa perkara, 4 perkara. Kita akan belajar tentang ketuhanan, kita akan belajar tentang kenabian, kita akan belajar tentang ghaib ataupun sam'iyat. Dalam masa yang sama juga kita kena juga belajar tentang sifat manusia, yang kadang-kadang aspek kemanusiaan ini dibelajar dalam silibus kita dalam ilmu tasawuf, mengenali manusia. Kenapa 4 perkara ini? Sebab bila kita belajar tentang Tuhan, kita perlu membetulkan pandangan kita tentang Tuhan. Siapakah Tuhan? Kenapa dia jadi Tuhan? Bagaimana kita nak kenal Tuhan? Kenapa Tuhan itu tak dapat dilihat? Ini perkara yang kita belajar ilmu tauhid. Lebih pada itu, kita juga belajar tentang kenabian. Kenapa Nabi? Kenapa dia Nabi? Macam mana nak kenal Nabi? Macam mana nak bezakan antara Nabi dan Rasul? Yang ketiga ialah perkara ghaib. Perkara ghaib dalam Islam ni banyak perkara ghaib yang tidak ada di depan mata kita, dan itu bukan bererti tiada. Kita berada dalam gelap, gelap gelita, segelap-gelapnya. Kan? Depan kita ada dinding. Kan? Kita tak nampak. Kan? Kita tak nampak itu bukan bermakna dinding itu tak ada. Dinding itu ada. Tetapi mata kita ditutup oleh kerana kegelapan itu, maka itu yang kita panggil dengan ghaib, perkara yang tak dapat dilihat oleh manusia. Banyaklah cerita yang tak dapat dilihat oleh manusia ni, yang belum dapat lagi dilihat oleh manusia. Yang ketiga, yang keempat ialah manusia. Kita juga perlu tahu tentang manusia ni. Kenapa kita kena tahu tentang kita, tuan-tuan? Kita kena tahu kelebihan kita, kelemahan kita, kekuatan kita, limitasi yang kita ada. Kita bukan Tuhan. Oleh kerana kita bukan Tuhan, kita kena ikut Tuhan. Kenapa orang masalah dalam ilmu tauhid? Bukan dia tak kenal Tuhan, tapi dia tak kenal diri. Dia lupa diri. Dia rasa diri dia boleh buat belaka. Ini yang menjadi masalah dalam ilmu tauhid. Tujuan belajar ilmu tauhid, tujuan belajar ilmu tauhid ialah ni yang kita sebutkan tadi, ilahiyat ketuhanan, nubuat perkara berkaitan kenabian, sam'iyat perkara ghaib, yang lebih pada itu ialah menghindarkan syubhat dan keraguan. Macam-macam syubhat dan keraguan. Keraguan orang zaman dulu dengan zaman sekarang tak sama. Zaman dulu kan orang mungkin sesat sebab mereka kadang-kadang mereka ni bergantung kepada jin syaitan, bela hantu raya, jadi susuk dan sebagainya. Boleh membawa kepada syirik kufur orang zaman-zaman dulu. Zaman sekarang ni dia punya susuk dia Instagram. Dia punya perkara yang bawa sesat dia adalah Facebook, yang boleh bawa kepada sesat. Zaman-zaman dulu sesatnya lain, zaman sekarang sesatnya lain. Yang boleh jadi liberal, yang boleh jadi kufur, yang boleh jadi pluralism. Ini syubhah-syubhah antara zaman dulu, zaman sekarang ni berbeza. Walaupun Tuhan yang sama, pembelajaran yang sama, tapi syubhat itu berbeza antara satu sama lain. Yang seterusnya ialah memandu seluruh kehidupan kita untuk menghala ataupun berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tujuan orang belajar ilmu tauhid. Belajar ilmu tauhid tapi masih terlibat dengan syirik, kufur, sesat dan sebagainya. Ini tak betul ataupun tidak lagi sampai dalam pembelajaran ilmu tauhid. Yang kedua ialah, tuan-tuan, kenapa ataupun bidang dalam ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni disebutkan tadi ilmu untuk kita belajar tentang perkara berkaitan dengan amalan. Macam mana kita nak beramal. Jadi kita nak macam mana nak kita beramal, dibincangkan oleh ulama kita dulu dalam 4 perkara, tuan-tuan. Kitab-kitab ni banyak, kitab-kitab fiqh ni biasanya dibincang 4 perkara ni: ibadat, muamalat,
munakahat dan jinayat. Panjang kalau kita nak huraikan satu-satu ni panjang. Ringkasnya, ibadat berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, semayang, puasa, zakat, haji. Muamalat, cara kita berjual beli. Munakahat, cara kita menguruskan rumah tangga. Dari sudut hukum, dia punya talak, cerai, dia punya nikah, dia punya tebus talak dan sebagainya lah. Yang keempatlah jinayat, tentang hukum hakam yang berkaitan dengan pencegahan jenayah dan hukum untuk nak mengadili kepada orang yang melakukan kesalahan. Ini dibincangkan dalam ilmu fiqh. Luas perbincangan ini. Kenapa kita belajar? Soal ni kita kena faham. Kenapa kita belajar? Kenapa saya persoalkan perkara ni, tuan-tuan? Kerana apabila kita faham kenapa kita belajar, baru kita tahu apa tujuan dan matlamat. Bila kita tahu tujuan dan matlamat, kita tahu kat mana yang kita perlu tambah dan kat mana kita yang perlu kita kurang. Ni belajar. Rupanya belajar setakat bab haid sahaja. Bila belajar setakat bab haid sahaja, maka tak belajarlah muamalat, munakahat dan sebagainya, maka tak habis-habis dah. Sejak daripada usia 20 pun belajar ilmu haid, sampai 70 dah putus haid pun masih lagi belajar ilmu haid. Ini kita kata tidak memadai. Luas perbincangan tentang ilmu fiqh itu sangat luas. Seterusnya, tuan-tuan, ialah ilmu akhlak. Ilmu akhlak ni ada dua perkara. Menjalinkan hubungan baik dengan Allah, menjalinkan hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi penting belajar ni, supaya kita tak maulah, tuan-tuan, kita ni jadi orang masjid, kita ni jadi orang surau sebagai contoh, tapi perangai kita ni hodoh, kan? Kita ni tak bagus, mulut kita ni mulut yang celupar, tangan kita tangan yang selalu menyusahkan orang lain. Ini tak betul, tak kena cara. Kerana perlu ditekankan dalam ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu tasawuf, supaya hati terjadi bersih. Hubungan baik dengan Allah Ta'ala itu ada. Menjadi seorang yang mengharap, ar-raja, menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang redha. Ini semua perbincangan dalam ilmu akhlak. Tujuannya mengelak daripada menjadi fasik. Orang yang tak berakhlak ni, dia akan jadi fasik. Orang yang tak berakhlak ni boleh membawa kepada syirik yang tersembunyi, ataupun kita panggil dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi ni maksudnya ialah dia taklah sampai syirik keluar Islam, tapi syirik ni syirik yang bawa masalah kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, dia semayang, dia riak dekat orang lain. Semayang ni tak dapat apa-apa, kan? Dapat letih je, kan? Kerana dia syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara tersembunyi, kerana dia semayang, tapi dalam masa yang sama dia menunjuk semayangnya kepada orang lain. Ini adalah tiga, tuan-tuan, tiga bidang ilmu yang terdapat dalam Islam, iaitu iman, Islam dan al-ihsan. Al-ihsan ni, ketiga-tiga ni diambil daripada satu hadis Nabi SAW dengan Jibril. Hadis ni hadis yang masyhur lah. Jibril datang jumpa Nabi, tanya apa itu iman, tanya apa itu Islam, tanya apa itu ihsan. Dan Nabi menjawab, iman tu adalah rukun iman yang 6, Islam ada rukun Islam yang 5, ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, kamu menyembah Allah seperti mana kamu melihatnya. Maknanya dengan hati yang ikhlas, tulus, mulus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, penting untuk kita mengetahui secara mendalam. Yang pertama, secara seimbang dulu. Seimbang antara ketiga-tiga ilmu ini, supaya kita dapat memahami kesyumulan Islam. Kenapa kita perlu tahu kesyumulan Islam? Supaya kita dapat gambarkan Islam dalam bentuk yang betul. Supaya tak adalah orang kata Islam tu macam mana? Islam tu semayang, Islam tu macam mana? Kan, aku puasa, pergi haji, udahlah Islam. Tak, keseluruhan hidup kita Islam. Keseluruhan hidup kita Islam. Kita kerja, kan, majikan kita mungkin kerajaan, mungkin swasta dan mungkin kita sendiri, tapi kita kena ingat majikan kita juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna Islam ni satu agama yang lengkap. Lalu kalau orang tanya kepada orang buta, dia kata apa itu gajah? Dia kata gajah ni macam belalai, gajah ni macam tali air.
kan, macam paip air dia kata kan, lembut. Rupanya itu dia pegang ekor gajah kan. Ada disebut gajah ni macam mana, dia kata gajah ni macam tiang sebab dia pegang kaki gajah. Sebab apa? Sebab dia tidak melihat keseluruhan. Pada hari ini kita cuba dapatkan gambaran Islam, ilmu teras Islam itu, iaitu ada iman, tuan-tuan, ada Islam dan ada ihsan, dan masing-masingnya dipelajari dalam bidang ilmu masing-masing. Yang penting apabila kita menjadi orang Islam, kita berusaha untuk beramal untuk Islam, dan kita berusaha membuktikan kebenaran Islam, dan kita tak mahu menjadi orang yang fasik, menunggu bukti baru kita nak percaya, dan kita tak mahu menjadi orang munafik, mempermain-mainkan bukti. Begitu juga mengejek-mengejek, ngejek-ngejek ni, itu perangai orang munafik. Begitu juga, dan akhirnya kita tak mahu menjadi orang yang kafir, yang tak beriman walaupun ada bukti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini adalah 3 konsep yang kita cuba bicarakan pada siri ini, iaitu konsep iman, Islam dan ihsan, yang perlu mendasari kefahaman kita, dan kita perlu menambah dengan ilmu tauhid, dengan ilmu tasawuf, dan dengan ilmu fiqh, supaya kefahaman kita yang mendalam itulah yang menyebabkan kita mampu menjadi manusia yang Islam, manusia yang beriman, manusia yang berhati suci, bersih dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.